Sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya kepada Anda satu soalan. Jika Anda mempunyai banyak uang dan harta yang hampir mustahil untuk dihabiskan, apa yang Anda akan lakukan untuk membelanjakan semua harta tersebut? Membeli bermacam-macam jenis kereta mewah, membeli hartanah di negara lain, melancong setiap minggu, atau menjemput selebriti terkenal untuk meraihkan hari jadi Anda? Semua benda yang saya sebutkan sebentar tadi, itulah yang dilakukan oleh salah satu individu terkaya di dunia, yaitu Sultan Brunei. Percayakah anda, negara kecil ini, rakyatnya diberikan pendidikan yang percuma, perubatan yang percuma di hospital kerajaan, dan rakyatnya tidak perlu membayar cukai? Brunei merupakan salah satu negara terkecil yang berkeluasan 5.765 km persegi di Kepulauan Borneo yang lokasinya berada betul-betul di tengah-tengah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Walaupun kawasannya yang kecil dan hanya mempunyai penduduk sebanyak kurang dari 450,000 pada tahun 2001, ia berdiri sebagai salah satu negara yang paling kaya di dunia setanding dengan negara Qatar dan Singapura. Bagaimanakah negara yang kecil ini berupaya mendapat sumber pendapatan yang sangat tinggi? Brunei merupakan antara beberapa negara terakhir yang mengamalkan sistem monarki mutlak, yaitu raja sebagai ketua kerajaan dan mempunyai kuasa yang penuh untuk memerintah negara. Negara lain yang mengamalkan sistem seperti ini adalah Arab Saudi. Mungkin anda berpendapat bahawa sudah tentu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh raja bermaksud raja tersebut adalah berharta dan mempunyai banyak aset-aset, banyak emas, permata, istana dan tanah. Namun tidak untuk Sultan Brunei. Mungkin sebagai penduduk setempat boleh digelar sebagai antara orang berada di wilayah tersebut, tetapi jika dilabel sebagai antara terkaya di dunia, mungkin jauh sekali. Sebagai buktinya, ini merupakan rumah atau tempat kelahiran Sultan Hassan Al-Bolkiah, yaitu Sultan Brunei pada masa kini. Rumah tersebut bukanlah kelihatan sebuah istana yang sering diperkenalkan di filem-filem. Kini, istana Sultan Brunei telah berubah bentuk, berdiri megah setanding dengan istana-istana lain di dunia dan dikenali sebagai istana yang mempunyai tempat tinggal terbesar di dunia. Dewan Utama boleh memuat sebanyak 5,000 orang. Ia juga turut mempunyai 5 buah kolam renang. Lebih menarik lagi, perhiasan di dalam istana diperbuat daripada emas dan permata. Bukan itu sahaja, dikatakan Sultan Brunei memperoleh hampir $200 untuk setiap saat. Ini bermakna pendapatan untuk setiap hari mencapai $17 juta. Nasib negara Brunei mula berubah dengan penemuan minyak petroleum dan gas. Namun, bagaimanakah penemuan ini terjadi? Asal-usul penemuan minyak dan gas asli di Brunei. Eksplorasi untuk mencari minyak di kawasan Brunei telah dimulai sejak tahun 1899 berhampiran dengan sebuah bandar yang kini dikenali sebagai Bandar Seri Begawan. Sebanyak 6 syarikat petroleum memulakan misi untuk mencari sumber minyak di sekitar Brunei dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Namun secara satu persatu, menjelang tahun 1918, hampir semua syarikat petroleum menarik diri kerana tidak berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Kecuali satu syarikat, Royal Dutch Shell, atau kini lebih dikenali sebagai Shell, sebuah syarikat petroleum yang terkenal dengan logo cengkerang berwarna merah dan kuning. Berkat dari usaha pencarian tanpa henti, Royal Dutch Shell berjaya menemui sejumlah gas dan minyak di Belaid. Tapi malangnya, penemuan tersebut sangat kecil dan tidak sesuai untuk dikomersialkan dan mendapat keuntungan. Akhirnya, pada tahun 1929, minyak dan gas petroleum ditemui di sebuah kawasan perindustrian di Syria. Tetapi ini tidak bermakna kerajaan Brunei mempunyai hak terhadap minyak tersebut kerana pihak syarikat British Malayan Petroleum Company, menguasai wilayah Brunei. Kemudian digantikan dengan Brunei Shell Petroleum Company, Sdn Bhd BSP, hasil kerjasama kerajaan Brunei dan Royal Dutch Shell. Mengikut catatan, nama Syria bermaksud South East Reserve Industrial Area. Akronim nama tersebut dicipta oleh pihak berkuasa British. Ia juga merupakan nama kepada sungai di kawasan tersebut, iaitu Sungai Syria.
Pencerobohan dan kerosakan akibat Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia yang Kedua, 9 hari selepas serangan Pearl Harbor oleh tentera Jepun terhadap Amerika Syarikat, tentera Jepun telah pertama kali mendarat di kawasan Syria. Jepun menceroboh dan mengambil alih kawasan penggalian minyak selama hampir 4 tahun dan berjaya mengembalikan tahap pengeluaran minyak ke tahap seperti sebelum perang tercetus. Ini kerana semasa pihak Jepun menceroboh kawasan penggalian minyak, tempat tersebut habis hancur disebabkan pekerja syarikat petroleum dan tentera British akibat operasi penolakan. Kawasan minyak itu telah berjaya diambil alih oleh British pada tahun 1945, walaupun terpaksa berhadapan dengan kerosakan dan kebakaran kawasan minyak. Akhirnya, menjelang November 1945, aktiviti pengeluaran minyak berjaya dipulihkan dan minyak kembali diekspor pada Disember 1945. Penemuan lebih banyak sumber minyak dan gas asli. Sehingga tahun 1960, ladang minyak Syria adalah satu-satunya lokasi yang menjadi pengeluar minyak di Brunei. Sebanyak 15,000 tong minyak dapat dikeluarkan sepanjang hari selepas Perang Dunia Kedua. Menjelang 1960, teknologi yang membantu dalam penggalian minyak dan gas asli semakin maju. Ia membolehkan pencarian tempat penggalian baru diperluaskan sehingga 5 lokasi baru ditemui di lokasi luar kawasan pantai Brunei. Salah satu lokasi minyak baru ditemui adalah Southwest Ampah yang ditemui pada tahun 1963. Kawasan itu sejauh 13 km di laut dari Kuala Belait, iaitu salah satu pekan di Brunei yang berada di sempadan barat negara tersebut. Penemuan ini telah menyebabkan kekayaan kerajaan Brunei menjadi semakin banyak dan bertambah. Kemerdekaan Brunei dan individu terkaya di dunia. Pada mulanya, Brunei merupakan salah satu negara yang akan membentuk Persekutuan Malaysia termasuk Singapura, Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Namun terpaksa melupakan hasrat demikian oleh kerana ditentang oleh pihak-pihak tertentu. Ini menjadikan Brunei tetap di bawah naungan British selama lebih kurang 20 tahun lagi, sehinggalah Brunei akhirnya berjaya mencapai kemerdekaan daripada British pada 1 Januari 1984. Hasil kemerdekaan ini, Brunei mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mengurus hal berkaitan minyak dan gas asli. Kekayaan kerajaan Brunei dan Sultan terus meningkat sehinggalah pada tahun 1987, Sultan Hassanal Bolkiah menjadi individu terkaya di dunia dengan nilai $40 bilion. Penubuhan Brunei Investment Agency. Sebuah syarikat berkaitan kerajaan Brunei, iaitu Brunei Investment Agency, telah ditubuhkan pada tahun 1983 untuk mengurus sebarang penaburan milik kerajaan Brunei, dana reserve negara dan aset-aset. Dengan penubuhan agensi ini, Sultan Brunei membeli hartanah yang mempunyai nilai yang mahal di negara asing, seperti Dorchester Collection, sebuah operator hotel mewah berstatus 5 bintang. Operator hotel tersebut mempunyai banyak cawangan di pelbagai negara seperti United Kingdom, Amerika Syarikat dan Eropah. Salah satu hotel yang dimiliki oleh Dorchester Collection ialah The Beverly Hills Hotel. Hotel itu sangat terkenal oleh kerana ia dikunjungi oleh pelbagai tetamu yang terkenal dan berstatus tinggi seperti kerabat diraja dan artis-artis terkenal seperti John Lennon. Ini adalah kisah bagaimana sebuah negara yang kecil beroleh kekayaan yang tidak disangka hasil dari penemuan sumber minyak dan gas asli. Penemuan ini membawa kebaikan dan manfaat untuk rakyat Brunei. Kini kekayaan Sultan Brunei dianggarkan mencapai sekitar 20 hingga 30 bilion dolar, menjadi raja kedua terkaya di dunia hanya di belakang Raja Thailand. Tetapi persoalannya, sampai bila Brunei akan mengharapkan minyak dan gas asli yang akan habis suatu hari nanti sebagai sumber pendapatan utama negara ini?